Jadi mula kita nak bincang dulu yang kerja rumah cikgu bagi kamu lah. Sebab apa haba ni dia banyak kira-kira tapi kefahaman dia pun penting juga. Jadi kalau kata kamu tak dengar bahagian yang kefahaman tu, kamu susahlah nak jawab soalan-soalan struktur dia lah. Okay. Dani Iman bacakan soalan tu dulu. Kat atas tu. Rajah 11.1 menunjukkan dua berbola logam yang serupa dipanaskan selama beberapa minit dalam air mendidih. Dua berbola logam itu kemudian dipindahkan ke dalam dua buah bika yang mengandungi cecair X dan cecair Y. Rajah 11.2 menunjukkan bacaan awal dan bacaan air termometer dalam cecair X dan cecair Y. Okey. Jadi situasi awal dia ambil bola logam, direndamkan dalam air yang mendidih kan. Jadi apa suhu awal kamu punya logam dua orang ni? Berapa suhu awal dia? Kalau dia rendam dalam air mendidih, berapa suhu awal dia? Cepat jawab. 100 darjah Celsius. Bila dia kata air didih tu maknanya air dah mendidih lah, air takat didih lah. Jadi 100 darjah Celsius. Okay, lepas tu dia ambil logam ni serupa kan. Maknanya dalam dia ada tenaga haba yang sama banyak lah. Cumanya dia letak dalam dua cecair yang berbeza kan. Dia letak satu dalam liquid X, satu lagi dia letak dalam liquid Y ni, nampak? Jadi daripada 25 darjah Celsius, liquid X tu berubah jadi 40 darjah Celsius. Lepas tu kalau liquid Y ni pula, bila kita letak logam yang sama tu, dia ubah jadi 30 darjah Celsius saja. Jadi yang ni pemerhatian dia lah kita panggil. Jadi dia bagi kamu suhu awal, suhu akhir. Jadi yang ni kita nak buat kiraan macam yang kita dah buat sebelum ni kan. Alright. Di first kali dia akan tanya kamu benda-benda yang simple-simple. Dia bagi kamu table. Nampak Mikdad kamu yang bercakap ke? Suara kamu sekat-sekat. Okay, jadual di bawah menunjukkan jisim dan muatan haba tentu bagi cecair X dan Y. Jadi dia bagi X tu, nampak tak jisim air dia sama, tapi muatan haba tentu X tu 2100, Y tu 4200. Kamu ingat tak pasal muatan haba ni kalau dia kecil, macam mana dia? Adakah dia cepat panas ke lambat panas kalau dia kecil? Cepat. Betul. Jadi kalau muatan haba dia kecil, dia perlu tenaga yang kecil saja, suhu dia boleh meningkat kan. Jadi dia cepat panas, cepat sejuk. Masuk. Kunci. Ish. Ajak. Kamu ada Y pula, Y tu 4200, jadi maknanya dia perlu lagi banyak tenaga untuk dia naik 1 darjah Celsius kan. Maknanya dia lambat panas, lambat sejuk. First kali basic lah. Dia tanya kamu apa itu muatan haba tentu, apa maksud dia? Muatan haba tentu tu apa? Kuantiti haba. Kuat sikit suara Argan, tak dengar. Kuantiti haba tak lengkap lagi. Nak bagi satu markah kena jawab penuh. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek. 1 kilogram objek sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kamu kena nyatakan dengan lengkap. Maknanya kalau dia cakap perkataan tentu ni, mesti kamu tulis spesifik pada 1 kilogram. Jadi kamu kena tulis kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bahan sebanyak 1 darjah Celsius dan kamu kena tulis dia ada 1 kg bahan tu. Faham? Turutan dia tak penting. Asalkan kamu sebut 1 darjah Celsius tu dan 1 kilogram, baru kamu dapat 1 markah. Jadi kalau tak ada 1 kilogram tu, tak dapat markah lah maksudnya. Kena untuk takrif muatan haba tentu. Okey, jadi dia tanya kamu kat sini, terangkan dalam konteks muatan haba tentu mengapa suhu akhir cecair X lebih tinggi daripada cecair Y. Jadi apa yang kamu tulis sebagai jawapan? Tengok boleh dapat 4 markah. Siapa jawab? Sama jawab? Jawab. Kamu tulis apa?
Kerana muatan haba tertentu cecair X lebih rendah dan menyebabkan suhu cecair X meningkat dengan lebih cepat berbanding cecair Y yang mempunyai muatan haba yang tinggi di mana menyebabkan suhu cecair Y lambat untuk meningkat. Okey, jadi kalau jawapan kamu tu kamu dah dapat 2 markah. Boleh? Sebab kamu baru linkkan dua benda. Walaupun kamu cakap untuk dua-dua pihak, kamu baru linkkan dua benda kan? Kamu linkkan apa dalam kamu punya jawapan tadi? Kamu linkkan masa dengan apa? Kuantiti haba kan? Betul? Kamu cakap dua tu kan? Ya. Jadi kalau kata kamu nak dapat point dia penuh, sebaiknya kamu ceraikan supaya kita dapat 4 point. Faham? Jadi kita tulis dalam bentuk point. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kata yang untuk 4 markah ni memang kamu kena jawab dia penuh. Maknanya panjang-panjang. Nah, jadi kena ada 4 point yang berbeza-beza. Kalau Usama sebut tu hanya ada 2 point tapi dua belah pihak. Faham? Jadi kita nak tulis yang lengkap. Jadi first kali kamu kena tulis apa? Kamu kena, yang ni dia tanya kamu apa? Mengapa suhu akhir cecair X lebih tinggi dari Y kan? First kali yang kamu sebut tu muatan haba. Muatan haba siapa lagi tinggi daripada siapa? Y lagi tinggi daripada X. Muatan haba X. Y. Muatan haba tentu kan? Betul? Muatan haba tentu Y lebih tinggi daripada X kan? Jadi yang ni yang dia dah bagi tapi kamu tulis point tu. Yang siapa tak buat lagi dia tulis jawapan dia nak. Tentu Y lebih besar daripada X. Okey. Jadi walaupun suhu awal dua-dua orang tu sama, siapa yang perlukan lebih banyak tenaga haba untuk meningkatkan dia punya suhu dia? Y ke X? Jadi suhu akhir dia berbeza. Y. Y. Y tadi besar kan 4200 kan? Jadi Y, cecair Y memerlukan lebih banyak tenaga haba untuk meningkatkan suhunya berbanding dengan cecair X kan? Jadi kamu tulis tu. Itu maksudnya kamu X. faham link antara muatan haba dengan kuantiti haba tu. Boleh? Jadi kamu punya cecair tulis tu poin kedua kamu. Jadi bila kamu baca ni mesti kamu boleh notice kamu ulang poin yang sama ke kamu tengah tulis poin yang baru. Jadi cecair Y memerlukan lebih banyak haba. Kuantiti haba. Sambung ni. Lebih besar. Okay. Untuk meningkatkan suhunya. Berbanding X. Jadi nombor 3. Jadi kalau dia perlu kuantiti haba yang lebih, maksudnya dia akan mengambil masa yang lebih panjang kan? Betul? Jadi tadi dalam gambar tu sebab kita rendam kat dia logam yang sama, maknanya apa yang kita bagi pada dia yang sama? Apa yang sama yang kita bagi kat dia? Suhu awal. Tak, suhu awal ni tak penting kan? Boleh? Yelah, suhu awal penting lah sebab kita nampak perubahan suhu untuk yang ni dengan yang ni kan? Jadi ni logam ni, dia beri apa kepada air ni? Pada cecair ni dia beri apa? Dia supply apa kat cecair tu? Supply haba. Dia supply tenaga haba kan? Dia panas kan? Jadi haba akan dibebaskan kepada liquid keliling dia. Faham? Jadi tenaga haba yang dibekalkan sama ke berbeza untuk dalam dua-dua cecair ni? Beza. Berbeza. Ni logam ni sama ke tak sama? Sama. Sama. Tadi suhu awal Oh, dulu sama. 100 kan? Jadi ni logam yang 100. sama, suhu dia sama, maknanya tenaga haba yang kita bekalkan kepada cecair X dengan Y ni sama. Faham? Jadi tadi kan kita kata tenaga haba yang Y tu perlu lebih banyak daripada X baru suhu dia meningkat kan? Tapi kita sekarang
akan dia tenaga haba yang sama. Boleh? Faham tak? Jadi kamu boleh tulislah tetapi tenaga haba yang dibekalkan ataupun oleh kerana tenaga haba yang dibekalkan oleh berbola logam kamu tu kan? Oleh berbola logam adalah sama Jadi last kali kau nak tulis apa? Oleh kerana kita bagi dia tenaga haba yang sama. Last kali apa yang berlaku? Dibebaskan. Kan? Kamu beling balik dengan soalan dia ni. Sebab Suhu sama. Oh, suhu. mana suhu dia sama? Dia dah Suhu tulis dah suhu dia berbeza. Suhu akhir untuk cecair siapa yang lebih tinggi ni? Suhu akhir X. So X adalah lebih tinggi daripada Y. Faham tak? Mari kita baca balik. Cikgu saya nak minta tolong nak keluar kejap. Nak keluar kejap je. Lepas tu masuk balik lah. Okay, jadi oleh kat mana tetapi tenaga haba yang dibekalkan oleh bola logam adalah sama. Oleh itu, nak habis lah ni. Jadi isi dia mari kita baca balik. Oleh itu, suhu akhir logam X lebih besar daripada Y. Mari tengok kita dah dapat semua point dia. Saya sebut muatan haba. Lukman. Okay. Jadi muatan haba, lepas tu kamu dah sebut memerlukan kuanti haba yang lebih besar. Okay, untuk meningkatkan suhunya. Tapi haba dibekalkan sama. Jadi dia bagi, sebab cikgu rasa dah penuh dah kamu explain, jadi dia akan bagi kamu 4 markah kalau kamu dah bagi explanation tu lengkap. Apa lagi yang kita boleh cucuk dalam ni ya? Apa soal? Cikgu rasa lengkap dah. Okay. Jadi kalau ada yang lebih perfect lagi nanti cikgu boleh upload kat kamu dalam Google Classroom. Okay, jadi bawah ni soalan kiraan. Siapa dah kira dah ni? Kamu pakai formula apa? Hitungkan jumlah tenaga haba yang terlibat dalam X dan Y. Pakai formula apa? MC theta. Q sama dengan? Q sama dengan? MC theta. MC theta. Q sama dengan MC theta. Hitung tenaga haba terlibat dalam X dan Y. Jadi kita nak kira asing-asing kan X dengan Y ni kan. Jadi kamu ingat konsep dia haba dibebaskan adalah sama dengan haba yang diserap. Okay, jadi dia bagi kamu maklumat cecair tu kan. Jadi kamu ada cukup maklumat tak? Kamu dah ada M dengan C dengan theta kamu. M kamu apa? Kamu nak isi apa? Untuk X. X 0.3. 0.3 yang ni 300 gram ni kamu tukar dia jadi kilogram dulu nah. Jadi 0.3. Lepas tu kamu dah ada dia punya muatan haba dia kan 2100. Okay, sekarang kita nak tengok theta dia. Kamu tahu ke dia berubah daripada berapa ke berapa? Theta dia apa untuk X ni? 40 tolak 25. 40 tolak dengan 25. Ini dapat berapa? 15 eh? Okay, jadi kita tulis theta untuk Y siap-siap lah. Theta Y apa? 5. 30 tolak 25 dapat 5. Alright. 5. Jadi kita boleh kira. Jadi kamu kira untuk X kamu dapat berapa? QX. QX sama dengan apa? 0.3 darab dengan 2100 darab dengan 15 kan? Jadi dapat berapa tu? 6,450. 6,450. 9,000. Betul. Okey. Jadi yang untuk Y dapat berapa? 6,500. 6,500. Jadi kalau Y berapa jisim dia? 300 juga kan? Jadi 0.3 darab dengan 4,200 kan? 4,200. Darab dengan 5. Dapat apa? 6,000 apa?
6,500. 6,300. 6,300. Betul? Tulisan kamu tak comel ke? 3. Kamu salah baca. Okay, unit dia apa untuk dua orang ni? Q. Q unit dia apa? J. J, betul. Joule. 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 J tu Joule. Alright, jadi ini patut kamu tahu. Nyatakan satu andaian kita perlu buat untuk kita jawab soalan ni. Apa andaian dia? Siapa tahu andaian dia apa? Kamu jawab apa? Tahu tak andaian apa? Kalau soalan haba, kita mesti buat andaian ni baru betul. Macam mana haba dibebaskan boleh sama dengan haba yang diserap? Apa yang kita perlu andaikan? Itu andaian dia. Tiada haba yang hilang. Tiada haba yang hilang ke persekitaran. Faham? Kalau tiada haba hilang ke persekitaran, baru yang statement ni betul. Faham? Jadi kamu ingat ni, untuk haba andaian yang kita perlu sentiasa buat, tiada haba terbebas ke persekitaran. Semua diserap. Faham ya? Semua yang dibebaskan tu diserap oleh X dengan Y tu ke persekitaran. Okay, jadi bawah ni kamu dah jawab kan? Jadi kita tak payah bincang lah tu. Persekitaran. Tapi kamu ingat lah kalau buat table, ciri kena ada sebelah, huraian sebelah. Okay? Mari kita tengok benda baru. Okay. Habis dah? Boleh move? Kita tengok kita punya buku teks dulu. Boleh. Boleh Okay, jadi kita memang nak masuk benda baru tapi cikgu tak bagi tahu kamu lagi aplikasi untuk muatan haba tentu ni. Alright, cikgu nak kamu baca. Jadi cikgu tanda ni nanti kamu baca sebab benda ni baca pun dah faham . Sebab ada yang kita dah bincang macam periuk memasak semua ni kan. Enjin kereta. Jadi kamu baca ni kalau kata kamu ada masa kamu tengok video dia lah. Jadi cikgu nak terang kamu satu benda yang selalu masuk exam, kamu punya bayu laut, bayu darat. Ni kamu dah belajar dalam geografi kan? Betul? Bayu laut tu berlaku waktu bila? Bayu darat tu berlaku waktu bila? Malam. Apa yang berlaku waktu malam? Bayu laut ke bayu darat? Saya nampak. Bayu darat. Bayu laut. Bayu laut malam. Tak, tengok gambar. Bayu laut tu siang. Sebab ada matahari. Siap. Laut tu, maksudnya angin tu datang daripada laut. Bayu laut, bayu tu angin kan? Maknanya kalau kamu jalan di darat pada waktu siang, kamu akan rasa, ada angin lah. Okay? Sebab kita dikenakan dengan bayu laut. Ni angin dari laut. Okay, bayu laut tu. Jadi kalau bayu darat tu maknanya angin menuju dari darat ke laut. Angin dari darat. Bayu tu angin. Angin dari darat. Okey, mari kita tulis ni dalam bentuk esei. Kata dia tanya kamu, terangkan bagaimana fenomena bayu laut dan bayu darat dapat berlaku kan? Jadi kita kena terangkan, kita nak tulis point dia, semua yang ada. Okey, jadi first kali kamu kena tulis dia berlaku pada waktu siang ke malam. Jadi kalau kita cerita pasal bayu laut, kamu kena cakap lah, pada waktu siang, kamu kena start story kamu dengan pada waktu siang. Bayu laut dulu . Pada waktu siang, siapa yang panas daripada siapa pada waktu siang? Darat ke laut? Siapa panas? Siapa sejuk? Darat. Darat panas. Darat panas. Kenapa darat panas daripada laut? Apa sebabnya? Tengok poin kat atas ni. Apa sebabnya? Ada matahari. Yalah, dua-dua orang kena matahari. Semua orang duduk kat bumi. Kenapa darat panas daripada laut? Laut panas cikgu. Laut. Darat lebih panas laut. Lagi pening ke cik? Kalau darat tu lebih panas sebab apa? Kait dengan matan haba dia. Lebih rendah. Muatan haba darat lebih rendah daripada muatan haba laut. Jadi maknanya darat ni dia cepat panas daripada laut. Faham tak? Sebab tu darat tu panas. Faham? Kerana muatan haba dia. Muatan haba tentu. Kamu tulis tentu. Sebab kalau kata kita ambil sekilogram darat, sekilogram laut, kamu panaskan bawah matahari, darat tu panas, laut tu sejuk lagi. Jadi laut kerana muatan haba tentu
Darat lebih tinggi daripada laut. Okey, poin kedua. Jadi kamu nampak tak ni udara panas ni? Jadi kalau kata darat ni panas, dia bersentuhan dengan terma dengan udara panas ni kan, dengan udara kat atas dia. Jadi udara kat atas dia pun jadi panas, faham? Jadi kamu tulislah poin kedua kamu. Udara di kawasan darat lebih panas, faham? Menjadi panas. Okey. Jadi kenapa udara panas ni dibuat naik atas? Kenapa udara sejuk ni dibuat turun bawah? Kenapa apa beza antara udara panas dengan udara sejuk? Sejuk dan panas. Ish. Yalah dah cikgu sebut Muatan dah. apa? Bukan, kenapa udara panas naik atas? Kamu tak jawab soalan cikgu. Kenapa udara sejuk turun bawah? Udara panas dengan sejuk ni tu sebab satu tenaga panas. ada tinggi. Apa yang Tekanan tinggi? dia tinggi. Bukan tekanan, ubah perkataan kamu. Tenaga. Right? Kamu pernah tak panas, air panas, Suhu tinggi. air panas, kamu tutup terus. Botol kamu tu nak jadi Kuat, gelembung, nak pecah kan? Betul tak? Sebab apa? Zarah-zarah dia duduk jauh-jauh. Kalau panas, zarah dia duduk jauh-jauh. Dia kata ni udara panas kamu, ni udara sejuk kamu. Rapat-rapat ni. Jadi apa perbezaan antara dua orang ni kalau bekas ni sama besar? Density. Faham tak? Density tu apa dalam bahasa Melayu? Density tu apa dalam bahasa Melayu? Krik-krik. Ketumpatan. Density. Jadi siapa ketumpatan lebih tinggi? Udara panas ke udara sejuk? Udara sejuk. Siapa lebih tinggi? Siapa lebih tinggi ketumpatan? Udara panas. Tak. Betul lah kamu cakap tadi udara sejuk. Udara sejuk lah lagi berat sebab tu dia turun bawah. Nampak tak? Dia berat. Ni ringan naik atas. Nampak? Kamu pernah naik hot air balloon? Tak pernah sebab semua tak cukup duit kan? Air balloon tu kita isi dengan apa dalam dia? Udara panas. Kan? Udara panas tu ringan sebab tu dia naik atas, faham? Jadi udara di kawasan darat lebih panas. Oh, okey. Lebih panas berbanding dengan laut. Okey. Jadi disebabkan oleh ubahlah ayat tu pening dengar. Okey. Jadi udara panas ni ketepatan dia lebih rendah daripada udara sejuk kan? Oleh itu udara panas tu akan naik atas. Okey. Ni bila dia naik atas takkan kat sini tinggal kosong kan? Betul? Dia mesti akan ada benda juga kat sini kan. Jadi bendanya apa? Udara sejuk ni lah. Jadi udara sejuk daripada laut tu akan menggantikan kawasan yang udara panas tu dah pergi tu. Faham? Sebab tu kamu kat sini, ni siapa? Arif yang tadi bercuti ni. Kamu kat sini rasa bayu laut tu. Faham? Okay, jadi udara panas tu ketepatan dia kurang. Maknanya dia ringan bila ketepatan kurang tu ringan. Oleh itu dia naik atas. Okey. Ia bergerak ke atas. Ke atas. Jadi point last kali tadi apa? Siapa boleh sebut cikgu? Apa point last tadi? Bila udara panas tu dah naik atas apa jadi? Point yang keempat. Udara oleh sejuk itu, menggantikan tempatnya. Betul. Udara sejuk akan menggantikan tempat udara panas tadi. Dapatlah fenomena bayu laut. Faham? Bergerak ke arah darat. Untuk menggantikannya. Okey. Jadi yang ni samalah kalau kata kita sebut bayu darat, kita akan sebut reverse lah. Pada waktu malam, siapa lagi panas daripada siapa? Laut. Laut lagi panas berbanding darat. Sebab apa laut masih panas lagi darat dah sejuk? Sebab dia dah tolak udara sejuk tu.
Alah, sebab muatan haba tentu dia lebih besar. Jadi dia lambat untuk sejuk. Cepatnya kamu dah tolak udara sejuk tu. Okey. Okey, jadi ingatlah, siapa pernah mandi laut malam-malam, air dia suam je. Boleh? Tak pernah lagi lah. Orang tak pergi sebab ada obo-obo kan. Jadi kalau kamu sanggup berenang bersama obo-obo, kamu boleh rasa air suam laut. Okey. Ini Arif lagi. Okey. Jadi kalau pada waktu malam, laut lebih panas berbanding darat. Jadi kalau dia panas, udara di atas dia lebih panas. Lepas tu kamu ulang ayat kat bawah ni kan. Jadi bila udara panas tu ketepatan dia rendah, dia akan naik atas dan digantikan oleh udara yang lebih sejuk daripada darat. Faham? Okey. Jadi itu fenomena dia kalau kamu nak cerita kan. Okey. Jadi hari ni kita nak masuk kita punya subtopik baru. Kita punya haba pendam. Okey. Pendam. Kalau kamu sebut pendam, kamu ingat apa? Simpan. Simpan. Memendam, memeram. Boleh? Nabil memendam perasaan dia. Boleh? Kepada X. Nabil kat sini. Pendam tu maknanya tersembunyi. Lena tersembunyi. Alright. Jadi haba pendam. Haba tersembunyi. Sembunyi daripada siapa? Sembunyi daripada siapa? Sembunyi daripada termometer. Maknanya pada point haba pendam ni berlaku, termometer kamu punya suhu tak berubah. Faham? Suhu tidak berubah. Nampak? Okay, dia terpendam. Okay. Jadi kita tulis tak dia haba pendam ni. Kuantiti haba yang diperlukan atau dia sama ada diperlukan tu boleh kata dia dibebaskan ataupun diserap lah nak oleh sesuatu bahan untuk mengubah keadaan jirimnya. Apa maksud dia ubah keadaan jirim tu? Apa yang berlaku? Apa maksud dia bila dia kata ubah keadaan jirim? Ubah daripada apa ke apa? Sejuk panas. Siapa kata sejuk panas tu keadaan jirim? Nak report ke Cikgu Fatihah? Jirim tu apa? Keadaan jirim tu apa? Tukar jadi apa? Gas cair. Gas kecucai, cucai ke partikel. Okey? Itu kita panggil. Itu kita panggil sebagai perubahan keadaan jirim lah. Tanpa perubahan suhu. Jadi semua ni berlaku, maknanya waktu kita tengah tukar daripada gas ke cucai kepada pepejal, suhu dia tak berubah. Boleh lah? Macam magic je kan? Betul ke suhu dia tak berubah? Betul. Kamu pernah buat eksperimen naftalena tu kan? Pernah kan? Naftalena lah. Pernah tak? Apa senyap ke? Eksperimen kimia kamu yang bau ubat gegat tu? Kamu buat kan? Ubat gegat. Alena. Yang bau ubat gegat tu kamu buat kat lab tu daripada keadaan dia pecah sampai kamu didihkan dia. Ada. Ada? Ada. Lupa dah? Ada. Okey, mari cikgu ulang tayang kat kamu apa yang berlaku. Kita tengok satu simulasi. Alright. Mana simulasi cikgu ni ikut. Okey. Nampak tak skrin cikgu ke? Nampak gelap ke? Gelap. 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 Sabar tak.